أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan surah Al-Waqiah yang sudah pun kita mulakan pada hari semalam, dan hari ini kita akan menyambung dengan pelbagai penerangan tentang hari akhirat bagi kumpulan Ashabul Yamin dan juga Ashabus Shimal yang kita sama-sama akan baca. Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas sihat ya. Alhamdulillah. Long Ustaz, time no see Safas. Betul Ustaz. Allah, batuk Safas. Batuk Ustaz ni. Mudah-mudahan hari ini selamatlah. Selamat insya-Allah. Tanya pasal ayat ni banyak juga ni. Oh, ya. subhanallah. Kita doakan Ustaz Tarmizi dan juga tuan-tuan yang berada di rumah untuk terus diberikan kesihatan dan Amin, terus diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala berdamping dengan Al-Quran, kerana kita yakin bahawa dengan Al-Quran inilah tanda nikmat paling besar yang telah pun kita belajar daripada surah 55, surah Ar-Rahman. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 535. Kita saksikan daripada ayat yang ke-17 hingga ayat 26, berbagai kesenangan dan kenikmatan yang diperoleh oleh golongan as-sabiqun, dan kemudian kita akan lihat kepada berbagai nikmat yang diperoleh oleh golongan kanan Ashabul Yamin pada ayat 27 hingga ayat 40. Diikuti pada ayat yang ke-41 hingga 50 berbagai bentuk azab yang perlu kita perhatikan, yang harapnya ianya memberi kesan kepada kita bagi golongan yang digelar sebagai Ashabul Mash'amah ataupun Ashabus Shimal. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan ayat 17 hingga 40 bagi program kita My Quran Time pada hari ini. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk share, ya, kongsikan, tekan butang share di Facebook tersebut dan di depan kaca TV. Teruskan bersama, buka mushaf bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, antara nikmat agung yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita, Ar-Rahman, allama al-Quran, diajarkan kepada kita Al-Quran dan juga didekatkan kita dengan agama. Alhamdulillah. Jadi kita nak mulakan bacaan kita di halaman 535 pada hari ini dengan ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-40. Safas, betul. Wah, separuh lebih separuh lebih. Tapi alhamdulillah Safas, seronok subhanallah, semua seronok. Tapi rasa tenang sikit sebab ayat dia pendek-pendek. Jadi nafas tu kira betul Safas. InsyaAllah ibu ayah sekalian, moga-moga kita dapat baca dengan baik insya-Allah. Mari kita baca sama-sama permulaan ini dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim, itulah bacaan daripada ayat 17 hingga 40. Terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz. Alhamdulillah. Selamat Ustaz ya. Selamat kita mendarat ya. Dan kita melihat kepada apakah lagi sambungan berkaitan dengan mereka yang digelar sebagai as-sabiqun as-sabiqun, antara balasan bagi mereka ataupun ganjarannya ialah yatufu alaihim wildan mukhalladun, iaitu ada anak-anak muda yang berkeliling yang saling kekal kemudaannya itu di syurga. Dengan apa? Pada ayat yang ke-18, dengan biaqwab, gelas, wa abarik, gelas, wa ka'sin, gelas, ya, tiga-tiganya gelas yang penuh dengan air. Tetapi nak ceritanya Ustaz, akwab, abarik, wa ka'sin ni ada jenis-jenisnya lah. Ada yang ada tangkai, tak ada tangkai. Dan apa yang boleh kita bayangkan ialah sibuk ya kenduri di dalam syurga itu dengan pelbagai jenis cawan. Pasal bab cawan ni Ustaz ya, terutama bagi yang peminat cawan. Dia kalau saya ni tak kisah sangat cawan ada tangkai ke tak ada, tapi ada orang kalau air panas mesti cawan ada, mesti apa, cawan lah. Kalau air panas, kalau katakan air sejuk mesti gelas kan. Gelas. Ada yang amat detail tentang perkara itu. Maka ini adalah kaedah yang berlaku di dalam syurga itu yang ditawarkan oleh anak-anak muda. Subhanallah. Penting anak muda ni Ustaz, pasal dia bertenaga. Ya, bertenaga dan dia boleh pergi mana bila nak air sana sini. Betul. Dia boleh pergi. Tak adalah kalau katakan pak cik umur 55 jadi waiter dekat restoran kan, dia datang pun kata nak apa nak begitu je. Kita nak makan pun tak berapa nak gemarnya kan, disebabkan apa, energi, semangat yang dibawakan oleh waiter umur 55 tahun. Ya, dan lebih daripada itu, orang anak muda Ustaz ya, kalau dia cakap dia dapat kerja dekat restoran mana-manalah, ya, restoran ada pun dia kata aku dapat kerja lah. Tak macam kalau katakan kerja dekat mana, dekat KFC lah contohnya kan. Dapat kerja lah, dapat, kalau kerja lebih ni dapat banyak duit. Itu cara cakapnya kan. Betul. Tapi kalau umur 50 tahun dapat kerja dekat KFC tu, dia pun sedap kerja kat mana? Adalah kedai. Gitu saja kan. Jadi semangatnya itu diterjemahkan dan ia berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Air yang ada itu la yusaddauna anha wa la yunzifun, iaitu tidak merasa mabuk dan tidak juga rasa pening, tidak pening dan juga tidak mabuk daripada air yang diberikan Ustaz ya. Termasuklah arak yang ada di dalam syurga. Kerana perkara ini penting ya, minuman ini, kerana bila bercakap tentang arak, salah satu minuman di dalam syurga, satu, kita tidak mahu pening, subhanallah, dan tidak mahu mabuk Ustaz ya. Perkara itu akan menyebabkan keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Saya dulu masa di US tu adalah kawan yang American ni, bila balik tengah malam hujung minggu Ustaz, memang mengerikan ya, dengan muntahnya. Lepas tu tiba-tiba boleh berceramah pula, macam-macam topik. Macam-macam topik yang kita yakin bahawa di syurga perkataannya yang baik-baik sahaja. Dan lepas daripada itu diberikan wafaqihatim mimma yatakhayyarun. Subhanallah, ayat 20 Ustaz. Subhanallah. Buah-buahan, fakihah ini kita dah bincang dalam surah Ar-Rahman, bukan thamarat. Fakihah ini buah-buahan yang menyebabkan kita tersenyum Ustaz, makan je. Mengapa tersenyum? Pasal dia punya rasanya itu ikut kepada kita punya rasa Ustaz. Kalau katakan saya makan yang apa Ustaz ni, kalau mangga Ustaz ni yang mesti masam-masam manis kan. Kalau Ustaz mungkin yang nak manis. Dia ikut ya, ikut pada cita rasa, dan itu yang menyebabkan tersenyum. Tak adalah pula kata saya senyum makannya sedap ni kan. Bagi pada Ustaz taklah berapa sangat. Tak ada. Itu tidak berlaku di syurga dan boleh dipilih. Yatakhayyarun, pilih ini penting Ustaz ni. Kalau Ustaz pergi R&R, yang biasa ada apa Ustaz? Jambu lepas tu tembikai, lepas tu mangga, nanas kan. Itu je. Strawberry jarang-jarang kan. Itu belum lagi kita bercakap tentang yatakhayyarun ini, kita boleh pilih pada setiap masa. Betul. Pada setiap masa. Ini sebagai satu kemewahan sebenarnya. Kalau kita pergi ke rumah-rumah, kalau setiap masa atas meja tu ada buah Ustaz ya. Dalam peti ais buka buah, dan buahnya sepanjang tahun pula tu. Boleh pilih. Tak adalah waktu tertentu saja. Ada waktu tertentu, tunggu dululah ataupun harga mahal. Kan. Yang ni pilih percuma pula Ustaz. Subhanallah. Itu adalah nikmat dalam syurga yang Allah nyatakan. Selepas itu dinyatakan pada ayat 21, walahmi tayrim mimma yashtahun. Masya-Allah Ustaz. Daging pula. Ada orang tak boleh makan daging kat dunia ni Ustaz ya, tapi dekat akhirat nanti subhanallah. Okey, nak apa well done ataupun half cook ke medium ke medium rare ke apa semua tu. Itu yashtahun, maksudnya mengikut cita rasa masing-masing. Kerana tahu bahawa kalau di dunia ini nak beli daging yang
kira bahagian yang tertentu daripada Australia ke satu keping 500 600 Oh betul Ustaz. kan. Saya tengok harga tak jadi tak balik kan. Tom Hawk apa? Ya. Tom Hawk ke apa? Lebih Saya Tom Tom and Jerry je lah. Tom and Jerry kan. Jadi ini anugerah kepada tuan-tuan sekalian kerana menjadi kumpulan as-sabiqun as-sabiqun, pendahulu ya, di sekolah, di dalam keluarga, dalam masyarakat orang lain tak baca Quran, kita buat kempen, kita mulakan kerja-kerja untuk solat, untuk mengajak kepada korban, perkara-perkara kebaikan. Kalau tempat itu tidak sampai Ustaz ya, tapi kita mulakan. Susah, memang susah nak bina masjid, tetapi kita menjadi pendahulu, moga-moga kita mendapat ganjaran di sini. Ayat 22, wahurun ain, iaitu mereka mendapat bidadari yang bermata indah. Ya, kita dah bincang dalam surah Ar-Rahman ya, bercakap tentang bagaimana ganjaran bidadari ini, tetapi kita juga ada ketua bidadari, pasangan kita Ustaz. Pasangan kita, syaratnya pasangan tu masuk syurga lah. Kalau tak masuk syurga tak adalah tu. Okey. Jadi yang dapat dia pun kena masuk syurga dulu. Bukannya tiba-tiba dapat ke sini. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, ya, perumpamaan yang telah pun diberikan dalam surah Ar-Rahman diulang balik di sini, seperti mutiara yang terpelihara baik. Kerana ia berharga, ya, kerana ianya adalah sebagai lambang kepada seorang wanita yang menjaga maruah, dan si lelaki menjaga maruah, maka dia mendapat ganjaran yang ada ini, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, banyak-banyak Allah cakap pasal buah, pasal minuman dan sebagainya. Ini ganjaran kepada apa yang dibuat pasal bekerja bersungguh-sungguh di atas dunia. As-sabiqun as-sabiqun, dia bersegera walaupun penat Ustaz ya. Penat kalau kita nak buat kebaikan, nak memulakan para sahabat nak percaya pada nabi itu, macam-macam kena. Betul Ustaz. Kena sulanya, kena pukulnya, kena disepak terajang dan sebagainya, tetapi kerana mereka mampu ya terus pegang kepada as-sabiqun as-sabiqun, maka ganjarannya ini ialah apa yang tertera pada ayat surah Al-Waqiah. La yasma'una fiha la'wan wala ta'thima. Ini lagi satu perkara yang berlaku di dalam syurga, tidak dengar perkara yang la'un, sia-sia, dan juga yang menimbulkan dosa. Masya-Allah. Dua perkara ini penting kita beri perhatian, pasal di dunia ini Ustaz ni kita akan berjumpa dengan orang yang bercakap perkara la'un, sia-sia. Tapi ada satu lagi, ialah ta'thima. Ta'thima ini bukan sekadar dosa, tetapi membawa kepada dosa. Apa maksudnya? Mula-mula kita borak kat kedai makan Ustaz ya, borak 10 minit pertama tu okey, tapi lepas tu dia cakap tengok si Ahmad tu kan. Dia dah mula dah nak bercakap perkara-perkara mengumpat, ya, mendaging, apa semula yang tak baik, maka itu digelar sebagai ta'thima, ya, membawa pada dosa. Tetapi kerana di dunia ini amalannya, tuan-tuan sekalian, kita cuba ya ajak kawan mengetih ke, kita borak dekat kedai makan, jumpa waktu hari raya nanti Ustaz ya. Tetapi kita jaga daripada perkara sia-sia dan perkara yang menimbulkan dosa. Dan kalau kita cuba jaga perkara ini, Allah akan berikan kita satu tempat di akhirat nanti, kita akan dapat tempat orang tak cakap sia-sia dan tidak berdosa lagi ya. Tapi di dunia ini kita akan berjumpa dan kita pun kata tak apalah, saya minta diri dululah. Kalau dia nak bercakap, kita berdua Ustaz kan. Kalau kita kata minta diri dulu, lepas tu tak jadi nak borak dosa. Tapi kalau kita sambung balik, kita sambung mak kilau, lepas tu kita kutuk pula apa sebagainya. Mula-mula elok je. Mak kilau gini kan. Tapi lepas tu dia bawa topik pada dia bawa lah topik yang tak baik, itu yang kita kena berhentikan. Illa qilan salaman salama. Masya-Allah. Apa yang ada di dalam akhirat ataupun di syurga ini ialah perkataan yang salam. Pasal apa salam ini ya, maksudnya ialah kerana happy sangat Ustaz ya, assalamualaikum ya. Dan ini adalah ciri ahli syurga yang sebenarnya dia bermula di dunia ini, orang ini suka beri salam Ustaz. Subhanallah. Pasal bila kita nak buat sesuatu, contohlah yang kita macam Ustaz pergi ke Pahang kan, Ustaz jumpa dengan orang yang tak kenal. Ustaz cakap assalamualaikum, makcik pun cakap assalamualaikum. Kita pergi ke tempat yang tak kenal, sebagai as-sabiqun as-sabiqun, pemula, kadang-kadang kita tak kenal orang tersebut. Tetapi kerana kita nak menghargai dan nak membuat perkara kebaikan, ucapan salam itu kita sebarkan pada siapa saja, tak kisah kita kenal ke tak kenal. Maka rupanya sampai di akhirat Ustaz ya, memang kita hanya jumpa orang yang assalamualaikum, salam ya. Pasal kat dunia ni kita bagi salam, tapi kadang-kadang ada makcik tu tengok je, kenapa ustaz tu anak aku, bukan anak aku kan, tak apa kan. Ataupun ada orang kata mengapa asal lah pula bagi assalamualaikum, good morning, I don't know you contohnya kan.
tetapi kita terus juga berjuang seperti mana tuan-tuan yang ada ya, terus lebih assalamualaikum dalam WhatsApp group untuk share tentang Quran Time, perkara-perkara kebaikan. Ada orang suka tak suka, kita teruskan perjuangan, maka inilah ganjaran kepada as-sabiqunas sabiqun. Seterusnya dalam ayat yang ke-27, kita baca ayat 27 hingga ayat yang ke-32 ataupun 33 lah ya, 33. Sama-sama kita nak melihat pula kepada mereka yang digelar sebagai ashabul yamin ya. Siapa ashabul yamin? Kita baca ayat 27 hingga ayat yang ke-33 terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat-sahabat kita Ustaz Faz antaranya sedang ikuti dalam kereta Ustaz Faz. Dalam kereta, masya-Allah ya, walaupun di mana destinasi tetap nak bersama dengan Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dan terus beri kesihatan bersama dengan Al-Quran insya-Allah. Ayat 27 hingga 33 Ustaz Faz. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, jom kita baca sama-sama ayat 27 hingga 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-33 ya, menceritakan tentang ganjaran bagi ashabul yamin, satu lagi kategori yang diletakkan di dalam surah Al-Waqiah sebagai panduan kepada kita. Siapa ashabul yamin dan apakah lagi ganjarannya? Kita akan saksikan, kita belajar selepas ini. Kita saksikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataannya adalah tafa, iaitu mengelilingi ya, ada kaitan dengan tawaf. 41 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang disampaikan pada ayat yang ke-17. Anak-anak muda bertawaf mengelilingi kawasan syurga itu dengan minuman-minuman yang amat enak, amat menarik, dan mereka itu dengan penuh bertenaga kerana itu adalah pengalaman kemewahan yang Allah tawarkan kepada pejuang-pejuang as-sabiqun as-sabiqun. Kita berehat sebentar, Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar. Alangkah berbahagianya,
alangkah rasa tak sabarnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran semua yang sedang menunggu-nunggu, saya besok, saya lusa, saya nanti hari Isnin, Allahu Akbar, menjadi tetamu yang paling istimewa sekali dalam kehidupan kita, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, dhuyufur rahman. Jadi sajalah Ustaz Fas, nak ambil kesempatan ni nak ucaplah selamat bersedia, dan selamat berangkat. Moga-moga Allah pemudahkan urusan dan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan kesihatan, dan dapat juga kita walaupun tak dapat bersama, dapat kita saksikan dalam Labbaik Allah di TV Al-Hijrah kan, jam 9 malam kan, 9 malam dapat kita mengimbau dan belajar sikit sebanyak. Betul Ustaz. Ustaz mungkin kita boleh perhatikan mereka yang berada di Mekah, dan ada yang di Mekah nanti boleh perhatikan yang ada di Malaysia. Subhanallah. Contohnya Ustaz, nanti saya nak perhatikan Ustaz dekat Malaysia lah nanti, insya-Allah. Amin ya rabbana, amin ya rabbana, insya-Allah. Quran time nanti Ustaz, insya-Allah. Safas pasti ya, subhanallah. Moga-moga amin ya rabb. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, sebelum kita menyambung kupasan ataupun tadabbur daripada Ustaz Fas tadi, ayat yang tadi, kita nak singgah sekejap dalam ruangan tajwid kita pada hari ini. Kita nak melihat tentang dengung, tentang idgham ataupun ikhfa. Mari kita saksikan yang telah disediakan, iaitulah menyempurnakan hukum gunnah yang terdapat dalam ayat ini, iaitulah dalam ayat yang ke-29. Masya-Allah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa talhim mandud. Sekali lagi. Wa talhim mandud. Subhanallahul azim. Baik, dalam ayat 29 ni ada dua dengung, subhanallah, sebelah-sebelah saja. Pertama, wa talhim, tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim, iaitu idgham ma'al gunnah. Masukkan bunyi dengung atau bunyi tanwin, masukkan bunyi tanwin hin tu ke dalam mim dengan sempurnalah, maksudnya masukkan penuh. Wa talhim, satu. Nama dia apa? Idgham ma'al gunnah, dengung dua harakat. Selepas tu jumpa pula nun mati bertemu dengan dad, iaitu ikhfa hakiki, dengung juga dua harakat. Mandud. Jadi dekat wa talhim dua harakat, juga dua harakat. Dua harakat apa? Dua harakat dengung. Jadi selamat mencuba ulang kaji kita bahagian tajwid ni. Moga-moga kita dapat terus memperelokkan bacaan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Star, ya, sama-sama kita belajar tajwid sebentar tadi untuk kita sama-sama menguatkan iman kita, ya, sama ada kita ini menjadi as-sabiqun as-sabiqun Ustaz, ya, kumpulan yang menjadi pendahulu bagi kebaikan. Apa sahaja kebaikan kita mulakan dahulu, dan lebih daripada itu kita yang memulakan sistem kebaikan di sesuatu tempat. Itu yang diharapkan pada pengetua, cikgu-cikgu yang ada, ya, kita bawakan sistem Al-Quran untuk anak-anak tadabbur contohnya Ustaz kan, ataupun bagi satu qaryah contohnya membawakan bagaimana mendekatkan diri pada Al-Quran. Apa sahaja kebaikan bila kita laksanakan projek itu, kita mulakan payah, tetapi ganjarannya yang Allah nyatakan pada ayat yang kita baca sebentar tadi. Dan pada ayat 27 hingga 40 bagi golongan ashabul yamin, siapakah, ya, yang Allah puji pada ayat 27 ini? Ashabul yamin. Untung betul orang yang ashabul yamin ini kumpulan yang mungkin ni ashabiqun nombor 1 Ustaz, ya, yang pendahulu, tapi ashabul yamin ini tetap buat kebaikan dan di akhirat nanti mendapat ganjaran ataupun buku catatan daripada tangan kanan. Maksudnya amat bertuah, mungkinlah dia tak setinggi as-sabiqun as-sabiqun, tapi ganjarannya apa? Fi sidrim makhdud, pohon bidara yang biasanya ada duri tapi kali ini tidak ada duri. Kemudian dan pohon pisang, watalhin ni dikaitkan pisang. Mungkinlah ada yang kata saya tak suka bawa makan pisang kan, tapi ini pisang syurga ni, bukannya pisang di dunia. Mandud iaitu yang tersusun rapi. Tersusun rapi ini maksudnya ialah satu tandan yang memang penuh lah Ustaz. Tak adalah macam satu tandan tu ada yang busuk ataupun tak boleh makan. Dan kita sudah pun diajar fakihah dalam syurga ini yang menyenangkan, menggembirakan. Satu pasal tak payah bayar lah Ustaz. Ambil sahaja dan ia muncul pada sepanjang waktu. Allah nyatakan berkaitan dengan pokok dan juga buah-buahan ini, wazillim mamdud, iaitu naungan yang terbentang luas. Bagi orang Arab, bila di padang pasir dapat naungan awan, dapat pokok sekecil pun dah amat
indah di padang Arafah Ustaz Betul kan. Allah. Kalau katakan dapat teduh sikit Betul. pun kita dah rasa ya. Sekarang kita tahu suhu amat tinggi dan dalam hadis Nabi ada dinyatakan sesungguhnya dalam syurga ada sebuah pohon besar yang bayangannya saja tidak mampu dilalui oleh seorang penunggang kuda meskipun memakan waktu 100 tahun. Ya salam. 100 tahun. Maksudnya pokoknya amat besar. Bayangnya pun sampai 100 tahun untuk naik kuda. Nak cerita betapa luas, betapa besar dan mengapa penting kerana nak ceritanya ialah tidak panas, ya, suasananya aman dan inilah yang diberikan tanpa kita perlu bekerja lagi Ustaz ya. Betul. Sekarang rumah kita kat rumah Allah. Macam mana hebat sekalipun lepas tu besok kena keluar pergi kerja. Sana tak payah ya. Wama immaskub air yang mengalir ya, air yang mengalir tanpa berhenti wa fakihatin kathirah. Ada beza sikit dengan kumpulan as-sabiqun as-sabiqun. Sabiqun boleh yatakhayyarun Ustaz, boleh pilih je. Yang ini banyak. Banyak. Jadi bila banyak dengan pilih ni apa bezanya? Yatakhayyarun ini ialah boleh pilih ikut kepada apa yang diinginkan pada bila-bila masa. Yang ini diberikan banyak sahaja dan tapi menariknya sifat dia masih lagi okey Ustaz. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Tidak terputus tu tak habis bekalan Ustaz. Kadang-kadang bila habis bekalan kan jadi mahal harga sesuatu buah. Ini tidak terputus, dia tak payah gaduh-gaduh lah kan. Nak pergi kalau ada jamuan tu ada buah-buahan ke, ada orang sampai berebut-rebut tak payah. Dan wala mamnu'ah ya, tidak dilarang. Mengapa tidak dilarang? Penting kerana kita pernah mendengar kisah Nabi Adam Ustaz ya. Ada satu pohon yang dilarang. Di syurga nanti tidak ada lagi yang dilarang ya. Kalau di dunia ini kita dilarang makan kat sana ke kat sini ke kerana nak menjaga halalnya, nak jaga pastikan thayyibah, tapi di syurga ini tidak ada yang dihalang. Apa lagi? Katil yang tinggi Ustaz ya. Katil yang tinggi. Mengapa penting katil tinggi? Pasal kalau kita ada katil, kita ada tilam Ustaz kan, letak atas lantai je, dia tak kelas. Itu bukan orang yang mewah ya. Jadi Allah berikan yang mewah-mewah ini kerana para sahabat ada yang berlantaikan lantai. Berlantaikan lantai. Ya, tidur di atas lantai, Nabi tidur di atas tikar yang berbirat belakangnya ya. Jadi cara hidup yang tidak bermewah oleh Nabi, para sahabat yang boleh bermewah, maka Allah berikan kemewahan. Kita sanggup tinggalkan perkara ini. Ya, bukan salah kita untuk tidur atas tilam tebal Ustaz ya. Tapi jangan sampai asyik tidur je kan. Lepas tu tidur lagi sampaikan tidak mampu untuk mengerjakan amalan pada waktu malam, apatah lagi pada 10 hari awal daripada Zulhijjah ini. Inna ansha'nahunna insya'a, kemudian kami jadikan kehidupan faja'alna hunna abkara. Bagaimana dalam di syurga itu sentiasa perawan Ustaz. 33 35 tahun. Masya-Allah. Laki perempuan suami isteri maintain kat situ. Ya. Pasal apa abkara ni penting? Kerana tak tua. Tidak beruban. Betul. Apa lagi? Tidak berkedut. Tak adalah sakit-sakit pinggang, sakit lutut ke apa sebagainya. Itu lambang kepada abkara. Dan uruban atraba ini maksudnya bagi pasangan suami isteri yang diizinkan masuk syurga, kita doakan Ustaz ya. Amin ya Rabb. Ia penuh cinta sesama sendiri dan sebaya. Sebaya ni penting pasal ada orang kalau umur 50 dengan seorang lagi umur 10 tahun, dia cakap dia Betul. Itu tak berapa setara. Dan atraba ini maksudnya juga ialah cara bercakap ataupun topiknya sama Ustaz. Betul. Sama. Pasal suami isteri, cuba suami dia cakap pasal contohnya dia cakap pasal Quran contohnya. Lepas tu isteri cakap apa? Tadabbur, takaful, tersungkur contohnya kan. Jadi lepas tu suami tak jadi nak cakap dengan isteri. Allah kata di syurga nanti, kalau katakan di dunia kita ada perbezaan dengan pasangan kita, tetapi kerana kita jaga, kerana kita buat kebaikan, maka Allah kata uruban atraba ya, saling cinta mencintai dan forever Ustaz. Forever yang penting tu. Pasal kadang-kadang dia kahwin yang bulan pertama tu dia tip top. Lepas tu makin lama makin kurang disebabkan baru tahu suamiku begini kan. Tetapi kerana maintain jaga perkara tersebut, kerana kebaikan mengikut kepada Ar-Rahman, Allah ganjarkan yang terbaik. Di Ashabul Yamin inilah ganjaran bagi orang yang dapat catatan daripada kanan, banyak daripada kumpulan orang awal dan banyak juga di kalangan orang akhir. Kitalah Ustaz ya, harapnya paling kurang Ashabul Yamin, tetapi kita ada peluang juga untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun, terus menjadi pejuang, tidak mahu menjadi orang yang asyik nak makan wang saja Ustaz ya. Siapa?
Ashabus Shimal pada ayat yang 41 hingga ayat 50. Kita teruskan bacaan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT, bercerita tentang nikmat syurga ni. Saya teringat ada seorang anak syurga, Safas. Betul. Baru ni saya jumpa adik Nuzul nama dia. Adik Nuzul. Autism. Tapi subhanallah, Quran time. Dia Kalau ikut? Safas, kalau time doa tu dia ajak seluruh ahli keluarga dia doa. Masya-Allah. Ya, adik Nuzul di Miri, Sarawak. Miri Ya, Sarawak. adik Nuzul nanti kat syurga panggil saya, Safa panggil kami semua. Allahu akbar, anak syurga, subhanallah. Jadi mari kita sambung bacaan kita ayat yang ke-41 sehingga ayat yang ke-50. Bahagian yang kedua insya-Allah. Dengan murattal ras kita cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 41 hingga ayat 50 Ustaz ya. Sebentar tadi bercerita tentang kumpulan yang ketiga, Ashabus Shimal, ataupun awal dalam surah Al-Waqiah ini Ashabul Mash'amah. Mash'amah ini maksudnya adalah orang yang sengsara, yang rugi. Ashabus Shimal ini adalah golongan kiri. Jadi orang yang dapat catatan daripada kiri ini adalah orang yang sengsara. Mengapa mereka sengsara? Kerana amalan mereka yang kebaikan itu ya tidak banyak, malah banyaknya itu adalah daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azabnya fi samumin wa hamim, iaitu angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Ya, kita kalau panas pun di luar pun tak tahan Ustaz ya, betul pergi dalam nak minum air panas pula. Ya, ini adalah yang menggelegak. Hamim wa zillim min yahmum, mereka dapat naungan. Ingatkan, dapat naungan, dapatlah berteduh, rupa-rupanya daripada asap yang sangat hitam pekat. Ya, salam. Asap ya tuan-tuan ya, dia ingatkan macam ada gelap tu, dia bernaunglah sikit, rupanya asap. Dan kita tahu asap itu datang daripada api. Panas ke tak panas? Sudah tentunya amat panas. Ini adalah ganjaran pada mereka yang Allah cakap la baridun wala karim, tidak sejuk, tidak mulia, tidak menyenangkan. Kerana di dunia ini dia mungkin sejuk ya, dia berpeluk tubuh ataupun dia comfort zone, tidak mahu menolong orang lain, duduk je kat rumah, tak nak dah kisah pasal saudara, pada orang miskin, pada sesiapa yang perlu diperjuangkan, nak buat baik, nak pergi ke masjid, tak payahlah, duduk je kat rumah contohnya, dan tidak mulia.
kerana orang-orang musyrik di Mekah itu mereka rasa mulia Ustaz. Dia rasa bahawa wah saya ini dipayungkan untuk saya pergi kerana dia sebagai malak pembesar di Mekah. Tetapi rupa-rupanya mereka dibesarkan kerana pangkat yang tidak membantu, maka kerana kezalimannya itu orang terpaksalah Ustaz, bagilah payung juga walaupun tak suka. Rupa-rupanya di akhirat nanti nah wazillim min yahmum dalam ayat yang ke-43 bukan dapat payung tetapi mendapat asap yang hitam pekat. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ini yang Allah nyatakan. Mengapa mereka jadi begini? Mereka mutrafin. Di dunia mereka ni bermewah-mewah. Itu sebabnya tuan-tuan, bila kita ada harta Ustaznya, ada harta, kalau yang mampu berkorban tahun ini kena korban. Kalau katakan tahun lepas dah buat tahun ini. Kalau buat mampu untuk semua ahli keluarga, register, daftar kat mana-mana lah Ustaz kan. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu jadi orang yang mutrafin, tidak mahu berkorban, tidak mahu tolong orang lain, malah lebih daripada itu merosakkan kepada kebaikan yang dibuat. Wa kanu yusirruna 'alal hintil 'azim, mereka itu terus menerus dalam keadaan dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara baik dia tak nak sokong, perkara yang tak baik dia sokong, ataupun perkara baik dia tidak mahu endahkan dalam kehidupan mereka seharian. Kita baca ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48. Dua ayat ini kerana ia adalah salah satu lagi mindset bagi mereka yang mutrafin. Apakah mindset cara pandang mereka yang harapnya tidak berlaku kepada kita? Ayat 47-48 kita ulang sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada sahabat-sahabat kita sedang masak Ustaz Faz kat dapur. Tak apa, masak pun masaklah, kita baca sama-sama dulu. Sama-sama, ataupun dapat dengar alhamdulillah subhanallah bersama dengan Al-Quran insya-Allah. Jangan hangit sudah. Okey, ayat 47 dan 48. Kita cuba mujawwad ras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-47. Wa kanu yaqulun, mereka berkata, apakah kami ini dimatikan sampai kami mati, dah jadi tanah, dah jadi tulang, kami akan dibangkitkan, dan juga nenek moyang kami. Pada ayat 48 ini pertanyaan orang yang mutrafin. Mutrafin ni dia fikir pendek Ustaz. Dia tak fikir pasal lepas mati ni kita ada berjumpa Allah, ada balasan, saya buat apa yang saya buat ini ada kaitan dengan akhirat nanti. Fikir pendek. Kesannya ialah dia tidak mahu menolong, dia ambil sahaja apa yang boleh mereka mewahkan, mereka tak kisah persediaan untuk dibawa ke akhirat. Maka Allah jawapan bagi pertanyaan mereka, qul innal awwalina wal akhirin. Memang orang daripada awal sampai akhir. Kalau di padang Arafah Ustaznya, maksudnya nampak orang Allah di padang mahsyar nanti semua daripada awal sampai akhir akan dikumpulkan. Kalau haji itu sebagai mini mahsyar, mahsyar itu sebagai satu saat yang amat menggemparkan yang memerlukan kita membuat persediaan. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah termaklum. Jadi di sinilah sebenarnya untuk mengelakkan kita menjadi ashabul shimal Ustaz tak nak jadi orang golongan kiri ini, kita kena fikir panjang. Apa yang kita buat itu apa kaitan dengan akhirat saya? Kalau ia membawa makin as-sabiqun berjuang, dapat pahala, dapat ganjaran syurga daripada Allah, silakan. Ataupun ashabul yamin, saya lebih banyak lagi kebaikan dengan apa yang saya buat, bukannya berfikir pendek ikut ataupun ambil apa yang seronok sahaja di dunia ini. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, tidak mengucapkan
ataupun bercakap perkara sia-sia dan berdosa untuk kita harapnya mendapat syurga di akhirat nanti. Yang kedua, pertingkatkan amal kebaikan dan konsisten dengan motivasi tentang ganjaran syurga. Kita perhatikan, kita baca daripada surah Al-Waqiah agar ianya menyebabkan kita terus berjuang dalam kehidupan. Yang ketiga, hindari daripada sikap bermewah, bersenang lenang yang boleh melalaikan diri daripada melakukan segala kewajipan, dan kita doakan bersama Allah terima amal kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Safaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami ya Allah. Muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah kami semua saat ini yang sedang bersama dengan Al-Quran menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah, yang mana dimasukkan ke syurga-Mu sekeluarga ya Arhamar Rahimin. Dekatkan kami kepada orang yang membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan amalan-amalan yang membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan kehidupan kami kehidupan yang membawa kami ke syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Jangan sekali-kali ya Allah Kau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mana dimasukkan ke neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita menjadi as-sabiqun as-sabiqun dengan kita selalu berjuang menyokong kepada segala perkara kebaikan, dan salah satunya platform tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama kita sebarkan. Tuan-tuan yang ingin melaksanakan program Quran di tempat lokasi masing-masing, tolong maklumkan kepada nombor yang tertera agar kita sama-sama menjadi pejuang pemula kebaikan di tempat masing-masing. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah pada hari esok.